Antara kisah-kisah yang dapat saya ingat sampai sekarang ni, sewaktu saya terima satu panggilan daripada seorang kakak ni, dia mengatakan yang dia ingin rawatan ruqyah. Bila saya tanya dia kenapa dia nak rawatan ruqyah tu, dan berapa ramai adik-beradik dia, ibu ayah masih ada tak, dia tinggal dengan siapa semua. Kakak ni dia belum kahwin. Okay, dia belum kahwin, dia tinggal dekat rumah tu dengan adik-beradik dia 4 orang. Ibu ayah masih ada. Saya cakap dengan dia, okay, boleh saya datang. Before saya datang, saya need a brief explanation of your situation. So dia pun tak nak ceritakan saya. Dia kata, tak apa Ustaz, diorang panggil saya Ustaz lah tapi saya bukan Ustaz. Biasalah Sama dengar semua, saya bukan Ustaz Saya cuma seorang perawat sahaja, peruqyah. Okay, just get that clear, right? Okay, bila saya datang ke rumah dia tu, macam-macam benda yang terjadi. Okay, first saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa risau. Saya rasa risau. And then dalam perjalanan tu adalah beberapa orang lama panggil sangka. There's a few incidents yang stop me from going to the place. Okay, bila nak sampai dekat rumah dia tu, normally I have my procedure. Sampai kat bawah blok, dapat kereta, saya akan off everything, radio semua dah off, relax. Saya akan berselawat dulu. Saya akan berselawat ada beberapa kali ni saya selawat just to calm myself down. Just to calm myself down. Tapi pada waktu tu, yes, I'm calm down, rasa tenang, tapi ada risau. Tak tahu kenapa risau. I don't know what happened. Okay, I pun proceed pergi rumah dia. Bila sampai kat rumah dia je, dekat luar rumah dia tu, abang dia dah tunggu kat luar rumah. Abang dia bila abang dia sampai, saya beri salam, tak sambung salam. Okay, fine. Okay, masuk. Cakap gini saya tu. Okay, masuk. Okay, masuk Aku beri Assalamualaikum, kau tak jawab. Okay, masuk. Okay, boleh. Masuk, tengok bapak dia, adik-beradik dia semua, kena salam, senyum-senyum lah semua, okay? Bila saya duduk tu, mata saya dah scan rumah tu dulu. Kadang-kadang dah tengok dia punya dinding tu semua penuh dengan tangkal-tangkal dan keris-keris yang berbalut. Balut dengan kain apa tu? Color apa? Ingat kuning selalu Tak, bukan kuning. Itu bukan kuning. Color apa dia pakai? Warna hitam. Kain hitam. Dia dah macam tak tu semua lah. Wallahu alam, saya tak tahu kenapa dia balut pun. Saya pun tak nak ambil kisah. But actually saya tahu dah, cuma saya dah cakap lah. I mean my background is silat apa. Okay, bila saya duduk tu, saya bertemu dengan yang kakak yang berbual dengan saya tu. Buat Q&A. Bila nak Q&A dia, mata dia ni, bila dia tengah berbual dengan saya ni, mata dia dah cui-cui, macam you tahu tak, macam bagi isyarat. Dia cui-cui. Dia berbual dengan saya, dia macam cui-cui gini, menandakan yang orang di sebelah kiri dia ni seperti ada barang dalam badan dia. Faham tak? Dia berbual dengan saya takut-takut, tapi dia macam cui-cui gini. Okay. Faham Okay, macam orang sebelah dia yang kena, yang tengah, yang ada benda lah dalam badan tu. Okay, kan. Bila tengah berbual-bual ni, tak payah cakap apa-apa, dia punya mak yang bangun. Mak dia bangun, Ustaz, kita ada 2 ekor polong dalam rumah kita. Mak dia cakap straight forward. Tak ada nak, before I even question. Kalau apa perasaan kau bila dengar? Relax. Still maintain, boleh kompos. Okay. Saya cakap dengan makcik tu, cik, I will come to you later. Saya berbual dengan anak makcik dulu, nanti I will come to you about it. So, okay, makcik relax dulu. Bila tengah berbual ni, bila si kakak ni tengah cerita dengan saya yang dia nak ruqyah pasal dia tak agree dengan family dia punya practices. Okay, minta maaf, diorang tak solat, diorang tak baca Quran. Okay, they don't do what they are supposed to do as a Muslim. Okay. Yang kakak ni, alhamdulillah, Masya Allah, diberi hidayah. Dia nak rawatan ruqyah pasal dia takut yang dalam badan dia tu ada benda makhluk-makhluk ni. Dia takut, dia rasa risau. So she wants to get away from the family punya practices.
Okay. But she cannot pasal dia seorang anak dalam rumah tu, masih ada adik-adik semua, so she cannot go anywhere. So saya berikan dia apa tu, certain amalan yang dia kena buat, just to safeguard herself. Okay. Bila like tadi kan saya cakap pasal mak dia kan. Okay, when I long story short, bila I come back to the mum, dia tengah berbual dengan dia, tiba-tiba adik-beradik yang kakak tu, 2 orang, perempuan dengan lelaki ni keluar pada bilik. Jalan very slow. Awak tahu cerita zombie tak? Zombie jalan slow je gini jalan. Okay. Jalan slow je jalan. Tengok yang abang tu tengok saya tengok abang tu, saya senyum gini, tak ada respon. Okay, fine. Diorang just pergi kat tempat dining table. Tiba-tiba diorang naik tu kerusi lah. Si Tahu kerusi sandar ni? Diorang diri kat belakang ni. Diri kat tempat kat belakang ni. tempat sandar dia. Tempat sandar dia diri. Tak masuk akal kan? Tak jatuh lah. Kerusi tak jatuh. Tak jatuh. Wallahi tak jatuh. Itu part itu pas saya bukan belum panik lah, tak panik lah. Tak takut pun, cuma macam of course things that happen beyond our fikiran kan. Yeah. Mesti kita macam something like that lah. Mesti ada reaction tu. Mesti ada reaction sikit. Macam then saya dah start lah saya punya bacaan saya, zikir-zikir saya, dan saya cakap dengan benda-benda makhluk ni, termasuk mak dia yang saya berbual ni. Cakap dengan dia, cik, bukan niat saya untuk bermusuhan dengan makhluk-makhluk ni. Masa saya pusing dekat makhluk-makhluk ni, saya cakap dengan dia, ya masyarul jin, bukan niat aku untuk bermusuhan dengan kalian semua. Something like that lah. So from there, diorang boleh ketawa. Okay, fine, tak kisahlah Diorang as in the whole family lah. Tak, diorang tu 2 ekor dua. Okay. Yang tu 2 ekor. Saya tak kisah apa dia nak buat. Dua gitu sekejap je diorang turun balik. Dia just sit down there. Okay. Duduk on the floor. Okay, fine. Kerana nak showcase dia punya Presence lah kat saya. Okay, fine. Dan saya buat rawatan ruqyah hanya untuk yang kakak tu je. Ada sedikit reaksi, tapi tak sampai kerasukan kakak tu. Faham kan? Faham. Pasal dia masih solat, dia masih mengamalkan zikir-zikir yang tertentu. Dia masih mengamalkan all these things. Alhamdulillah. Cuma dia yang terperangkap, kesian dia terperangkap dalam rumah tu. Ya, kesian. because of family lah. Sampai sekarang. Tapi apa yang I advise dia tu untuk pergi ke majlis-majlis ilmu di masjid. Kalau ada macam majlis-majlis zikir, ataupun para ulama yang datang daripada luar negeri, atau ada pun hall, maksudnya tu majlis zikir, ramai-ramai, go and join, go and attend to this kind of majlis. Selalu. Tapi quite a challenge pasal dia tinggal dengan family yang It's quite a challenge. this practice every day. Correct. The family pun tak nak buang. Diorang bangga dengan pelihara polong tu. Diorang bangga. Tapi bila kakak tu call you untuk datang buat rawatan, family dia tak macam offended ke? Bila macam you Offended. masuk je. Offended. Tadi saya tak cakap yang bila mak dia sampai tu, yang mak dia, yang kan dia mak cakap, kita pelihara polong 2 ekor. Tu mak dia dah was offended already. Tapi dia tak stop anak dia untuk Tak stop. Okay, Tak stop. Anak pun dah besar, alhamdulillah, nak stop macam mana. Kalau lain, kalau budak tu budak-budak tu lah macam okay, kalau saya lah anak kan, I akan macam takut lah dengan mak bapak. Macam jangan cakap pasal benda-benda hal ni lah kan. Kalau macam benda-benda pasal hal lain, contoh lah, let's say macam parents tak kasih keluar kan, tapi I nak keluar pun I akan macam macam takut lah. Oh tak, kakak ni dia dah mid-20s. Dah adult lah. Dah adult. Dah bekerja kat luar, cuma dia belum bernikah lah. That's why they stay inside the house. It's quite a challenge lah tu untuk meruqyahkan kakak ni. Pasal kehadiran keluarga dia dekat sini ni. Bukan keluarga je This is kehadiran makhluk-makhluk lain pun ada. Precisely lah. Tapi macam mana pun bila kita ruqyah ni, diorang pergi jalan. Maksudnya tu diorang, yang abang tu pergi masuk bilik, yang mak dia pergi buat kerja dia sendiri. Saya tak tahu buat apa. Sendiri ke kau suruh diorang? Tak, diorang pergi buat benda diorang sendiri. Tapi yang saya tak boleh buat is saya tak boleh pagar rumah dia.
Saya tak boleh rukiahkan rumah dia. Pasal tuan rumah tak izinkan. Saya tak rukiah rumah dia. Saya cuma concentrate on kakak tu sendiri je. Ni kisah ni tak berapa seram, tapi sedih lah untuk saya. Sedih. Oh, Ya, so itulah antara kisah yang sampai sekarang ni bermain di fikiran saya ni. tapi bila you cakap tak seram, seram jugalah kira. Daripada tadi bulu roma aku ternaik je bro. Naik turun. Tadi bila you cakap, mak dia cakap, memang kita piara 20. So untuk mereka yang denial dengan benda-benda ni, yes, this thing exists in Singapore. Dalam negara kita ni ada orang yang sedemikian. Masih Masih ada orang practice all this. Betul. Tak kira lah daripada silat ke apa ke, tak kisah. yang mengkhianati manusia. Silat ni actually cantik, Alhamdulillah. Cuma mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam saja dalam dunia persilatan ni yang it's bad lah. Asyik yang main-main sihir semua tu. Betul. Lagi mencabar Sihir pun mencabar juga. Pasal kita bukan berdepan dengan makhluk jin tu sahaja, kita berdepan dengan dukun yang menghantar Penghantar dia lah, penghantaran dia. Dan kita tak risaukan diri. Saya tak risaukan diri saya, tapi saya risaukan anak dan isteri saya kat rumah. Tapi kenapa is the family, your family yang you risaukan? Pasal diorang kalau tak boleh target saya, diorang target anak saya kat rumah. Sesiapa yang lemah lah. Budak-budak kecil kan. Boleh dia macam dia boleh tahu dia boleh tahu macam the existence of your family. Kalau jin tu ikut saya balik lah. Jin tu, diorang kan. You cakap pasal the jin. I ingatkan cakap pasal the dukun. Takkan dukun nak ikut saya balik. Memang saya tak, bukan. Psychic ke. Tak, bukan maksud saya. Tadi kan nak jemput, nak jadi tamu. Bukan. Tak ada, maksud saya macam dukun tu instead of, pasal dia tahu sekarang dia ada macam a challenge. Kan, you are the challenge, right? Tapi dia attack you punya family. Betul. So I ingatkan macam kalau dia tak tahu apa in your family. I tahu from what I heard ni semua daripada cerita daripada drama. Kita kalau boleh jangan post gambar family dekat social media. Itu betul Itu betul Maksudnya apa? Itu maksudnya macam kalau post family punya gambar semua and so that dia boleh, you can use that. Kan boleh. Kalau dorang nak gunakan untuk menghantar sihir, they just print out yang gambar daripada social media. And they do all kind of stupid stuff. Tapi dia tak perlu macam again ni dia pardon my ignorance I pun tak tahu pasal benda ni, tapi daripada cerita-cerita kan ni. tak ada, daripada macam movie-movie semua dia nak kena pakai apa, cara rambut lah, nak kena ada sikit macam DNA lah, apa benda lah, kuku lah. Betul. Sihir ni dia ada bermacam-macam sihir. Macam-macam sihir. So dia bukan satu cara je untuk menyihir orang. Macam-macam cara boleh menyihir orang. Macam-macam cara. Sebab tu aku punya social media tak ada pun, aku macam single je. Jangan cakap. Tak lah. Jadi orang faham kan. Untuk menghindari, satunya daripada penyakit lain, lagi satu daripada gangguan ni lah semua. Betul macam ni lah. Tapi kita apa-apa pun kita panggil Sarhan je lah. Kita ada kawan perawat sekarang. I tengok Sarhan ni macam dia special lah. Keistimewaan anda, dia punya keberanian dia. Kalau kita macam kita tak ada interest nak buat benda gini, pasal kita jangan cakap interest. Tak berani. Tak berani. Dia mungkin berani baca lah buku kan. Buku part dah seram lah, bulu roma dah naik, tutup buku je. Tapi dulu kau sebelum buat benda ni kau kerja apa? Dulu seorang pegawai polis di Singapura. Dia civil servant juga civil servant. Kita semua civil servant juga. Semua civil servant. Bekas Apa? Bekas civil servant. Aku daripada kira customs lah. Custom side. Aku daripada immigration. Dia polis. Wah, kita dah boleh bergambung tengah tunggu satu ambulance, firefighter masuk dalam podcast ni. Belakang apa bang? Cameraman pun daripada civil servant Alhamdulillah. Bila kau cakap benda-benda macam ni, aku ingatkan benda ni happen dekat movies je lah. Tapi bila kau ceritakan macam ni, dia jadi it open my eyes lah to say that benda ni still exist. And to know that ada sekarang benda ni ada,
tapi masih ada perawat. It makes me feel macam okay lah, masa macam okay lah. Masa selamat sikit lah. Betul. Mudah-mudahan perukiah-perukiah di Singapura ni menjadi denyut nadi dalam industri perawatan ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau orang perlukan pertolongan dalam bab-bab sedemikian, there's so many perukiah-perukiah that's available di luar sana. San, Alhamdulillah. tadi you cakap pasal pengeruqyah. How big dia punya community dekat Singapura ni? It's not so big. Not so big No, it's not so big. Tu agak menjadikan about worry. Basically, people know each other. I see. Perukiah ni, people know each other. Especially kalau, of course, kalau kita dah exposekan diri kita dekat social media, perukiah ni, dorang nampak. Perawat-perawat dorang nampak. So, the industry ni tak ramai orang. I see. Cuma, of course, kita ada pewaris-pewaris. Kita adalah pewaris-pewaris daripada perukiah-perukiah yang lama, dan otai-otai ni, yang Masya Allah. Kalau tak ada, mereka tak ada, kita pun tak ada. Kalau mereka tak turunkan ilmu pada kita pun, kita tak ada perukiah sekarang yang ada ni. I see. So that's why you mensyorkan siapa-siapa yang berminat ataupun interest ataupun tak ada interest. I think this is It's okay. Belajar rukiah ni tak semestinya awak pergi merawat orang. Betul. Pasal dia untuk menjadi seorang perukiah ni, first and foremost, dia perlukan keberanian. Keberanian paling important. Kalau awak belajar rukiah tapi awak tak berani, masalah juga ni nak merawat orang nanti. Masalah. So for me personally, I'm talking on behalf of myself lah. You need keberanian, dan of course you need the knowledge. Nak knowledge ni nak pergi belajar lah. Nak jadi berani ni, dia tak boleh belajar jadi berani lah. Betul. Susah nak cakap macam mana nak jadi berani ni. Anda tak belajar. Ni semua sendiri lah. Masing-masing lah. Kena tanya diri sendiri lah. Berani ke tak berani? Betul. Berani sudah. I think to me, berani untuk menolong orang. Maksudnya bukan mencabar. Ada orang ambil tu untuk mencabar. Dan untuk nak test orang punya kekuatan. Ada macam itulah. Pasal I dengar daripada negeri-negeri lain, bila dia dah dapat satu ilmu ni, dia akan mencabar lagi satu practitioner dia punya ilmu. Nak tengok siapa lagi kuat. Okay. So I think keberanian to me is to belajar benda gini untuk menolong orang ataupun diri sendiri atau keluarga lah. Right, daripada untuk mencabar orang. Yes, correct. Pasal I think in this industry pun aku rasa ramai yang mata merah. Betul. Lagi kau lah, challenges dia is tak ada lah. You yourself kan. No. I'm quite a small pie in this industry. Tapi there's such benda macam gini pun ada mata merah. You think ada? Ada. Sadly ada. Yeah. So kita let's not go to that direction. Tapi we don't go in depth on that lah. Tapi kalau of course if you go into a company ABC, mesti ada je yang orang yang tak happy dengan Yalah. Semua industri lah, tak kira. Semua industri tak kisah. So benda ni memang ada. It's a adab resam sebagai seorang perukiah untuk saya. So for me, I just take it light lah. It's okay. Betul. Cuma yang pentingnya ni kita jaga adab sebagai seorang perukiah. Paling important, jangan pandang kepada duit. Jangan. Ingatkan nak cakap pandang belakang kan? Ya, belakang kan. Okay. Jangan pandang belakang. Jangan pandang pada duit. This is very important. Pasal dia punya ujian dia tu memang ada. Tapi don't look at that direction. Akan jatuh cepat. Ini yang buat orang akan salah anggap. You cakap jangan pandang pada duit. Nanti orang yang nak dirawat ni akan kira you buat free lah. Ni question ke apa ni? Ni kau buat free ke tak ni? Kena bayar ke tak? Betul. For me, for my charge, I have charges. Dulu waktu permulaan perjalanan, I charge ikhlas. Tak kisah you call I pukul 1 pagi, 2 pagi, I pergi. Bayaran ikhlas. Tapi after a while, for 1 year plus, ada seseorang hamba Allah ni tegur. Bila saya tanyakan dia, kenapa saya tak rasa ikhlas? Faham tak? Dia yang nak beri ni, dia cakap satu hamba Allah ni, bila saya tanya dia, Ustaz, kenapa saya tak rasa ikhlas bila saya provide this service? Saya mengatakan ikhlas. Bila orang tu bayar, kenapa saya tak rasa ikhlas? So dia explain dengan saya,
dia explain dengan saya, that's where saya letak bayaran saya, which is 150 untuk rawatan ruqyah, 100 untuk pagar rumah. Saya nak kena take into consideration masa yang terluang untuk anak isteri saya terjejas. Saya keluar mencari ilmu, bukan duduk Google ilmu. Saya keluar pergi courses, cari ilmu bertahun-tahun. All this thing is not free. Betul. Kita pun nak kena kasih isteri anak kita makan. Kita pun ada bills to pay, brother. Betul. Agreeable. So that's why I put 150. Tetapi taklah, bila kita sampai rumah orang tu, kita tengok makcik tu, anak, ini saja yang makcik ada, $10, $20. Khalas, that's it. Kata saya ambil. Kalau betul ni makcik yang ada, makcik ikhlas, saya pun ikhlas. Case to case basis. Case to case basis. Kalau kita tengok rumah tu dah macam kesian, takkanlah kita nak tekankan kan. Betul. Tapi I agree lah. I think benda-benda macam ni bukan dia boleh buat secara ikhlas, tapi kadang-kadang orang yang terima keikhlasan kita tu, dia salah anggap. Dia akan abuse kita punya ikhlas tu. And then after that, diorang akan use that to say that macam you buat ikhlas apa. So I kasih ni ikhlas apa. Tapi macam ni, macam Ustaz Herman Sudil, dia selalu keluarkan ni statement, untuk pesakit-pesakit kat luar tu, jangan zalimkan peruqyah-peruqyah yang ada. Maksudnya tu, jangan apa tu, jangan orang tu dah berjam-jam dekat rumah tu, awak kasih $20. Saya pernah merawat dalam 3-4 jam dapat $5. Saya bukan nak ungkit, tapi ni like I said, bila datangnya keikhlasan tu kan, Betul. I cannot argue. Saya pakai the word ikhlas. Betul. Tapi $5 ni memang it's not worth it lah. Even tu kalau awak bayar saya $200 pun, it's not worth it. It's not worth it. Orang nak beli sihir, bayar bomo beribu-ribu, 5,000, 6,000, ada sampai 20,000. Awak jumpa peruqyah, awak bagi $100, $150. So it really doesn't tally. If you do the maths lah. So I think ni kita pun kena explain macam gini ya. Tak, aku ikhlas. Okay, faham. Siapa nak pakai servis aku, nak beli rumah ke jual rumah, aku ikhlas. Aku tak berani cakap begitu. Tapi sebenarnya memang terjadi. Aku pun ada yang klien-klien tak bayar. Yelah, macam aku cakap, tengok situasi sama juga situasi. Tengok kesian anak ada susu tak dapat beli. Kita pun manusia juga case to case basis mesti mempertimbangkan rasa juga kan. Betul lah. Right? Betul. Baiklah Kai dan Rusdi, saya rasa masa pun dah terhad untuk kita. Dah habis. InsyaAllah. Untuk para pendengar semua, saksikan episod yang akan datang, insyaAllah. Like I said earlier on, during my introduction, saya akan menjemputkan beberapa orang peruqyah, perawat, dan juga mungkin ada kontroversi sikit daripada perawat-perawat yang bomoh-bomoh, dukun-dukun tu semua. Saya akan cuba, dan juga pesakit-pesakit saya ataupun of course saya akan blurkan muka diorang lah, tak nampak kan, kena nak jaga aib kan. Okay, so kalau ada salah dan silap daripada kami bertiga, kami minta maaf, dan maafkan kita. InsyaAllah kita akan cuba memperbaiki lagi kita punya pembicaraan ataupun kita punya penyampaian kita yang mungkin kurang jelas for the first episode. Kai, Rusdi, anything for the viewers? For me quite interesting nak dengar cerita ni pun nak tengok 30 minit macam cepat sangat So insyaAllah kita akan I hope you guys follow us and support us to hear all this interesting story. And I think all the episode will be very very interesting. How about you? I think even though this episode kita plan, tapi there are some contents yang kita pun tak plan, so kita ceritakan. And Alhamdulillah, I feel that it's quite okay. It's quite okay, beneficial for everyone. Ultimately, I feel in the future episodes it will be better. I know it will definitely, insyaAllah. Para penonton semua doakan kita supaya kita dapat viewers kita mencanak naik. InsyaAllah. Begitu juga kita akan doakan awak juga. Okay, anything else? Okay, para penonton, Ruqyah dan Mantra ditaja khas oleh Property Singapura. Daripada saya, Saran Hamzah, Rusdi Roslan, Kai Syazwan. InsyaAllah kita bertemu lagi di episod yang ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bye.